Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Fa awwalun man dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aksi matala. Juz'i ma'nahu bi aksi matala. Macam itu. Wahwa ala wahwa mati kahalah. Wahwa ala kismaini a'nil mufrada kulliyu au juz'iyyu haitsu wujida. Wa mufhimu ishtirakinil kulliyu ka asadin wa aksuhul juz'iyyu. Wa awalan lizzati in fi handaraj fansubhu aw li alidin idha kharaj. Wal kulliyatu khamsatun dunal kisos dunan tikos jinsum wa faslun auradun nau'un wa khas. Wa awalun salasatun lila syattat jinsun qaribun au ba'idun au wasat. Alhamdulillah. Jadi hari ini mulai kita masuk pembagian lafaz mufrad. Lafaz mufrad indal manathiqah ada dua. Ada kulli, ada juz'i. Baik, kita tengok. Alhamdulillah. Tengok lajah ni dah. Jadi tak akan ngaji hari ni, insya-Allah kita faham ni. Lajah ni. Jadi lafaz mufrad dengan iktibar makna dia kita faham dah. Apa makna itu tasawuf, itu idrak makna mufrad. Makna mufrad ni kita dapatkan makna mufrad kadang-kadang kita tilik pada afrad dia tu, masodak dia tu. Ia ada lafaz, ia kadang-kadang alfaz. Ia di kepada ma'ani. Nama dia tu kepada afrad. Tak? Ia lafaz, ia ada makna dia. Kamar dia ni ada afrad, makna ni ada afrad. Tak?
Deh. Kemudian di sini musannif kita ada juga manatikoh nak bahasa tentang mufrad. Lafaz mufrad ni, kalau kita tilik pada makna ni, ia ada dua. Ia ada dua. Wa imma kulli, wa imma juz'i. Afrad dia tu. Kulli ni dengan makna ma yadul ala kasirin. Kasir ni di sini paling kurang dua. Dua afrad tu paling kasir. Artinya satu, kalau ma lam yadul ala kasir makna satu. Juz'i ma lam yadul ala kasirin. Barang tidak menunjuk atas afrad yang banyak, berarti satu. Jadi afrad satu. Jadi di sisi mana kita hanya dua saja. Tak semua nahnuha. Nahu ada tiga. Tak. Kalau satu ni mufrad, dua ni musanna. Kalau tiga ni panggil jam. Mantik tak? Mantik kalau satu, afrad satu, dia panggil juz'i. Kalau afrad dua ke atas, dia panggil kulli. Jadi kita faham dari lafaz ni, tengok afrad. Kalau afrad hanya satu, juz'i. Kalau afrad dua ke atas, kulli. Kemudian kulli ni, yang kita akan nak masuk kuliah ni. Kulli ni, ia terbahagi tu kepada dua. Dua. Tengah ulama dua, tengah tiga. Tapi kita pakai yang tiga. Oleh kerana kita katanya, walaupun kita tengok zahir musannif kita ni dia tak boleh dua, tapi pada makna dia tiga. Oleh kerana ikut syarah, ada tiga semua. Syarah seperti Syekh Ahmad bin Huri. Tapi mengikut kebanyakan ulama dia ada khilaf di sisi ni. InsyaAllah kita akan. Jadi kita pergi kepada kebanyakan manatikah. Sebab tu kulli ada dua. Yang pertamanya zati, yang keduanya aradi. Kulli dengan makna ma yadul ala kasirin. Barang menunjuk atas afrad yang banyak. Yang balik ni maknanya paling kurang dua. Karena kalau zati, apa zati? Zati makna makana dakhilan. Makana dakhilan fil mahiyah. Barang yang di dalam diri sesuatu. Barang yang di dalam diri sesuatu. Aradi makna makana kharijan anil mahiyah. Barang yang luar daripada diri sesuatu. Makana dakhil, apa maksudnya? Kita kata sebut diri sesuatu. Kita kata insan, contoh mula-mula. Insan. Dari diri insan tu, dari mahiyah tu insan, apa di dalamnya? Kita kata. Maksud di dalam di sini, kalau tak ada suatu tersebut, binasa mahiyah. Betul? Insan, kita kata, mahiyah insan tu, apa di dalamnya? Yang pertamanya, hayah. Benda hidup. Kalau tak hidup, binasa manusia. Yang keduanya apa? Mufakkir. Kalau tak ada mufakkir di manusia ni, tak panggil manusia. Sebab apa? Dia tak panggil mukallaf. Kalau tak akal tak ada, kita katanya walaupun manusia berjalan, tapi bukan hukum dia tu bukan hukum manusia dah. Seperti hukum yang lain dah. Sebab dia tu tak panggil mukallaf. Maknanya binasa. Binasa pada makna. Walaupun pada hakikat dia berjalan, tapi kalau dia tidak berakal, berarti dia dah binasa. Dia binasa pada makna dengan makna dia ni tak mukallaf. Tidak ditaklifkan. Maka kita kata zat insan tu, zati dia apa? Yang pertamanya hayawan. Hayah, hidup. Kalau tidak hidup, binasa. Yang keduanya natik, iaitu mufakkir. Mufakkir ni kalau manusia tak ada mufakkir, makna dia ni binasa. Binasa di sini binasa maknawi. Apa maksud? Tidak mukallaf. Karena kalau insan tu juga, kalau kita katanya aradi. Aradi insan kita katanya benda yang maksudnya makana kharijan anil mahiyah. Benda yang luar daripada sesuatu. Apa maksud? Maksudnya kalau tak diri sesuatu tersebut, kalau tak ada dia, tak binasa. Tapi kalau ada tu baik. Contoh, kita katanya insan, manusia. Gapo kharij dia? Kita kata yang berjalan. Yang berjalan tu kita katanya. Adakah kita kata manusia tidak berjalan binasa? Jawab tak.
bukan semua. Tahu tak? Manusia kalau tak berjalan tak binasa. Tapi kalau berjalan, hak tu ahsan, hak tu lebih baik. Ia sempurna. Kalau gitu berjalan tu ia panggil aradi. Masyin dengan makna aradi, yang luar. Maksudnya kalau tak ada berjalan tak binasa. Berartinya kulli tu dengan cara ni ada dua, zati ada aradi. Tahu tak? Kulli. Apa makna kulli kita faham di awal ni. Kena faham dulu ni. Ma yadul ala kasiri menunjuk tak afraq yang banyak. Kita contoh ni kita buat di sininya ma ya insan. Kita buat contoh dulu. Berartinya insan, mahiyah sini iaitu insan. Zati dia ni ada dua. Kadang-kala mukhtas, kadang-kala mushtarak. Apa makna mukhtas ini? Mukhtas ni laha. Mukhtasun laha. Ditentu baginya, bagi mahiyah. Tidak ada yang lain. Yang kedua mushtarak ma'a ghairiha. Apa? Berkongsi serta yang lainnya. Baik kita tak dia insan. Mudah-mudah. Lagi kita contoh yang lain pula. Insan, zati dia apa? Kita tengok dulu. Zati dia pertama kali kita syariah mushtarak. Apa yang mushtarak? Makna kata di insan pun ada, lain pada insan pun ada juga. Nah, yang pertamanya kita katanya, kita katanya insan ni haya. Hayawan. Hayawan. Maka hayawan di sini, hayawan ni, nasbah insan panggil zati. Kenapa zati? Kerana kalau tak ada hidup, binasa manusia. Tapi hidup ni, adakah manusia saja hidup? Jawabnya tidak. Sebab hidup ni, lembu pun hidup, kucing pun hidup. Nah, yang lain pada manusia banyak lagi yang hidup. Maka hidup ni dia panggil mushtarak, berkongsi. Apa makna berkongsi? Makna manusia pun ada, lain pada manusia pun ada. Maka mustalahat mantiq. Kulli zati mushtarak. Nampak? Kulli zati mushtarak. Mustalahat mantiq dia panggil jinsun. Nama dia. Mustalahat mantiq. Kulli zati tapi mushtarak. Mustalahat dipanggil jinsun. Lawan dia ke apa? Kulli zati mukhtas. Apa mukhtas? Maka tentu hanya dia saja, tidak ada yang lain. Maka mustalahat mantiq dipanggil faslun. Maka insan ni apa mukhtas dia? Tidak ada yang lain. Insan ni iaitu natiq. Maka natiq tidak ada yang lain daripada hak hidup yang lain. Lembu tak ada natiq. Kucing tak ada natiq. Yang lain pada hidup selain insan tu tak ada natiq. Berarti natiq hanya tentu bagi insan saja. Maka natiq ni panggil mukhtas. Maka dinamakan apa? Faslun. Jadi kalau kulli zati mukhtas, mustalah mantiq panggil faslun. Berartinya kalau kita tengok di sini, pada awalnya berarti mahiyah diri sesuatu benda tu. Tak ingat apa saja makhluk Tuhan. Mahiyah ni makna makhluk Tuhan lah. Makhluk Tuhan ni makna diri dia, hakikat dia benar-benar dia ada dua. Sabit kita katanya makhluk masih wallah murakkab. Apa maksud murakkab di sini? Kita ngaji tahu ya. Tuhan, zat Tuhan tidak tersusun. Zat makhluk ni tersusun. Apa maksud tersusun? Yakni murakkab minal jin wal fas. Barak. Tersusun pada jenis dan fas. Tapi kadang-kadang mutakalimi tak faham macam tu sebab susah nak faham orang awam. Orang tak faham tu. Jadi orang awam yang fahamnya tersusun, kita contoh mudah-mudah kita hurai macam lain. Hurai tersusun tu tapi benar tersusun hakikatnya ini maksudnya. Yang ni murakkab minal jin wal fas. Semua makhluk tu semua makhluk ataupun mungkin semua tu ia ada jenis bagi dia, ia ada fas bagi dia dalam diri dia tu. Dah. Tapi kita nak hurai tu susah, orang tak faham apa jenis, apa fas. Jadi kalau kita hurai kata makhluk tersusun, kita mudah-mudah kita hurai sebab kita manusia. Kita tersusun pada tulang, ada daging, ada kulit dalam, ada kulit luar. Jadi mudah faham lah. Tapi hakikat bukan itu. Hakikat ni insan murakkab minal jin wal fas. Iaitulah hayawan dengan natiq. Begitu kat makhluk lain. Lepas tu
hakikat ni pula kita kata. Sampai tu Imam Haramain. Imam Haramain kata, orang yang diberitahu kata hakikat suatu itu rezeki besar. Jadi setiap makhluk ni bukan semua orang tahu hakikat. Seperti pokok kelapa. Apa hakikatnya? Hakikat pokok kelapa kita kata. Kita dah tengok hari-hari tapi tak tahu hakikat. Hakikat dia jenis apa, faslun apa, tak ada. Mereka orang tertentu boleh jawab kata, oh ini. Banyak semua makhluk Allah Ta'ala ada dua ni semua. Murakkab minal jin wal fas. Hanya kita tahu tak tahu ya. Tapi hakikat dia ada. Mana hakikat dia? Hakikat makhluk ni ialah jin wal fas. Maka Tuhan bukan. Tuhan tidak jenis. Tuhan tidak fas. Itu maksud laisa kamisyai. Nah, Tuhan tidak. Kita nak kata jenis tak boleh. Dan juga sifat Tuhan nak kata jenis tak boleh. Jadi ini contoh. Jadi kita mudah untuk memfahamkan kawaid kita. Kulli zati mushtarak jinsun. Panggilan manatikah. Kulli zati mukhtas panggil dia faslun. Ini kuliah khamsah yang pertama. Ini kuliah khamsah yang kedua, iaitu nak tengok. Nah. Jadi kuliah yang kedua dia panggil faslun. Gi pula. Di sebelah lagi. Kulli tapi aradi. Apa makna aradi? Makna makana kharijan. Apa maksud kharijan? Maknanya kalau tak ada suatu ni tak binasakan mahiyah. Ni kalau tak ada suatu ni aradi ni tak binasakan mahiyah. Nah, pun ada dua juga. Ada mushtarak, ada mukhtas. Kita kata di insan. Aradi apa? Kulli aradi mushtarak apa? Kita contohnya masin yang berjalan. Contoh masin yang mana yang berjalan. Maka yang berjalan ni kita buat soalan kata adakah manusia tak berjalan itu binasa? Jawabnya tak. Kalau itu masin ni bukan zati, aradi. Kemudian aradi yang mana? Mukhtas ke mushtarak? Nampak? Kita tanya mukhtas ke mushtarak, tengok. Yang lain pada manusia boleh ada tak yang berjalan? Yo, banyak. Lembu berjalan, kucing berjalan, kera berjalan. Oh, banyak. Kalau gitu, masin ni dia ni berkongsi di antara manusia dan yang lain manusia. Tapi dia ni aradi. Bukan zati. Maka istilah mustalah mantik dia panggil aradun amun. Aradun am. Jadi arad am. Apa maksud am? Yani mushtarak bainal maya wa ghairiha. Berarti masin. Kamaria pula ada juga aradi tapi mukhtas. Aradi tapi mukhtas. Contoh kita kata dhahik. Dhahik ni dia ketawa. Dhahik makna apa? Ketawa. Berarti sifat ketawa ni adakah manusia apabila dia tidak ketawa dia binasa? Tak. Bukan manusia ketawa 24 jam. Ketawa ni. Tapi ketawa ni juga tidak ada di yang lain. Lembu tak ada, kera tak ada. Hanya manusia saja. Tapi dia ni aradi. Bukan zati. Maka mustalah mantik kalau kulli aradi mukhtas dia panggil khassah. Ini kuliah khamsah yang ketiga, ini keempat. Kemudian tinggal lagi satu sebab kuliah khamsah ada 5. Dipanggil kulli ni ada 5. Kulli ada 5. Kulli ni. Kulli ma yadu ala kasiri ni ada 5 semua. Maka 5 ni seolah tak ijma'. Tak ada khilaf di antara ulama'. Tak ada khilaf. Jadi ulama semua ada yang nak ijtihad baru tak boleh juga. Jadi ada tu baik 5 ni. Satu lagi ni, tamamul mahiyah. Apa tamam? Sempurna sesuatu. Maka sempurna sesuatu ni di sisi mutaakhirin manatikah dia katanya tidak masuk zati, tidak masuk aradi. Dia panggil mustaqil. Ini panggil nau'. Nau' dia panggil kuliah khamsah yang kelima. Panggil nau'. Kalau kita tengok mengikut Syekh Ibn Sina rahimahullahu taala, nau' ni masuk dalam zati. Ya takrif dia makana dakhilan. Ada. Setengah ulama lagi makana kharijan. Ni. Setengah ulama ini kita kata takrif ni takrif macam ni.
Ta'rif ngikut Mahmud Al-Asfahani. Ni ta'rif ni. Jadi Mahmud Asfahani musannif kita pun iaitu Syekh Akhdari dan juga mutaakhiran lagi mengikut ni kebanyakan. Jadi Syekh Akhdari Mahmud Asfahani rahimahullahu taala ya dia ni kurung ke-8. Kurung ke-8. Dia ni kita kata yang awalnya Ibn Sina buat ta'rif. Deh Ibn Sina ta'rif apa dah? Zati deh makana dakhilan aradi ma laisa bidakhilin. Dia takrif sama sini tapi buat aradi dia takrif ma laisa bidakhilin. Takrif macam ni. Para makanan hilang tapi buat aradi ya panggil apa? Ya wak nakid. Ya wak nakid bagi zati. Bu laisa. Jadi apabila bu laisa dakhil ada dua. Dakhil ada dua. Tapi bodak laisa nau ni masuk dalam aradi. Nau masuk dalam aradi. Kalau kita takrif macam ni. Tengok ulama yang takrifnya aradi ni makana kharijan. Takrif ni. Tapi zati ke apa? Ma laisa bi kharijin. Ma laisa bi kharijin. Kalau kita kata makana kharijan, jadi masuk dua. Zati ma laisa bi kharijin, jadi nau masuk dalam zati. Nau ni masuk dalam zati. Ini kalau kita tengok kalau tengok macam ni, masalah afraq semua tu kita nak kata afraq ni masuk di dalam mana, dia takrif. Habis takrif penting. Takrif ni penting. Kita tengok di sini cara tatbik ni, tengok nau. Kalau kita takrifkan makana dakhila fil mahiyah, makana kharijan lil mahiyah, jadi nau ni tak boleh masuk mana-mana. Nau tak boleh masuk mana-mana. Jadi nau ni kena terasing daripada dua ni. Dia panggil tamam mahiyah. Ini mutaakhirin. Tapi kalau kita takrif zati ni makana dakhilan, kita takrif pula aradi ma laisa bidakhilin. Kalau takrif makana dakhilan ada dua, satu dua. Cukup. Laisa bidah mana? Yang lain yang lebih pada ni. Berarti yang lebih pada ni tiga di sini. Nampak tak? Tiga. Mana tiga? Khassah arada anau. Tapi kalau kita takrif pula, aradi apa? Makana kharijan. Ada dua. Zati ma laisa bi kharijin. Berarti yang lebih pada dari mana? Tiga. Berarti faslun jisun nau. Jadi masalah nau ni duduk mana-mana di masalah takrif dah. Tapi takrif penting. Tapi kita nak kata bagi mereka duk khilafiyah tentang masalah juz'iyat. Ya, kalau kita duk bahas juz'iyat ni, dia tak berhenti sampai bila-bila. Tapi kita nak bahas kuliah. Kuliah tu penting. Ni, pasal kuliah dah ni. Takrif ni kuliah. Selama mana kita bahas kuliah, kita bolehlah masuk juz'iyat mana-mana. Supaya kita kata, setengah orang mutakali duk bahasnya Siti Maryam tu. Nabi ke wali? Nabi ke wali? Rasul tu tetap ijma' lah, bukan? Tapi Nabi, adakah Nabi kalau wanita? Ke wali? Tengoklah takrif Nabi pula. Jadi kita nak kata Siti Maryam tu Nabi ke wali, tengok dia takrif Nabi tu macam mana? Kalau takrif Nabi kata rajulun Bani Adam, rajulun di Siti Maryam tak ada. Dia berkait, dia kait dalam tak ada rajulun. Kalau tak ada kelimah, tak ada kait dalam kelimah rajulun, berarti Bani Adam saja, berarti Siti Maryam masuk. Jadi masalah khilaf juz'iyah ni kita kena tilik kepada takrif kuliah ni, barulah selesai masalah. Tapi dia bahas khilaf, sebab dia bahas kata Maulana bid'ah dalalah tak bahas dia, kita ada khilaf. Jadi kalau kita bahas juz'iyah ni tak habis bila-bila. Tapi kita penting kuliah. Ilmu ni kuliah, bukan juz'iyah. Kalau kita masih duk bahas juz'iyah, tak berarti mereka ni tak gerti ilmu sebenar. Sebab ilmu sebenar ialah kuliah, bukan juz'iyah. Kalau kita bahas juz'iyah tak berhenti. Tapi kalau ada masalah di juz'iyah, kita kena boleh masuk dalam kuliah yang mana. Baru selesai masalah. Tapi kita ngaji fiqh masalah fiqh ni dia banyak kan fiqh. Mu'asirah, hawadis ni tak berhenti, benda baru-baru. Lepas tu kita nak hukum macam mana? Nak syekh Quran hadis mana ada? Kadang-kadang betul lah, kebetulan ada, alhamdulillah. Kalau tak ada tu, masalah.
Sebab kita kena qawaid fiqh. Sebab orang yang mahir qawaid fiqh, marilah juz'iyat, marilah hawa dia mana, dia boleh hukum lah. Sebab dia boleh masukkan juz'iyat ni masuk dalam qawaid ni. So, tapi kalau kita tak belajar qawaid ngaji fiqh saja-saja, dia tak habis fiqh dia tak habis. Tak habis fiqh. Jadi juz'iyat ni kita ngaji kitab ni, kalau kita tak bagi ada masalah baru pula, dia tak ada lagi kitab ni. Ngaji kitab baru ada pula. Jadi kita mengaji tak habis. Tapi kalau kita ngaji fiqh satu, nah, kita habis satu-satu tajuk kita kata. Lepas tu kita ngaji qawaid, kita mudalil qawaid, kita biasa qawaid. Marilah hawadis, beribu hawadis. Jadi kita boleh masuk, kita boleh menghukumkan satu. Ini hukum ni. Ini kaedah mana kita boleh ayat kaedah ni. Ini kaedah ni. Habis tu juz'iyat, nah, dia masuk dalam kuliah. Habis fiqh tu dia ada qawaid. Dia tak suka. Ya, oleh kerana apa? Oleh kerana fiqh ni, ya hawadis tak berhenti-henti. Tapi kalau orang ahli qawaid, tak masalah dia masalah fiqh. Sebab kita nak cari Quran dan hadis, bukan semua ada. Kadang-kadang kebetulan kita ada kalau nak sama, nak mutabaqah. Hadis Nabi kata macam ni, masalah pun sama. Oh, sikit saja kita kata mutabaqah dalil dengan hawadis, sikit saja. Biasanya kias, biasanya ada qawaid. Habis tu qawaid ni penting kita kalau kita yang minat fiqh, kita yang minat ada wajib bagi dia tu kena belajar qawaid. Selain pada usul fiqh, qawaid fiqhiyah. Lepas tu kena membiasakan. Baik, jadi kuliah khamsah ada 5. Mengikut musannaf kita ni, jadi tamamumiyah mustaqil. Tak boleh dia. Oleh kerana tak boleh dia. Dia katanya wa awalan lizati in fi handarat fansuku au li aridin idza kharaj. Jadi kata musannif, kata Nazim rahimallahu taala, famufhimu ishtirak kinil kulliyu. Kalau dipaham ishtirak ni, makna kata ma yadu ala kasirin, itu dinama kulli. Makna ishtirak di sini makna ishtirak baina afrad, berkongsi di antara afrad. Afrad dia ni, afrad di bawah tu, dia berkongsi di bawah afrad ni. Artinya makna tu lah. Lafaz makna sama, tapi afrad ni banyak berbilang. Kalau kita kata insan, insan, lafaz makna dia hayawanatik. Mana afrad? Bani Adam, semua Bani Adam. Anak cucu tu Adam. Jadi setiap orang anak cucu Adam tu hayawanatik. Muhammad hayawanatik, Abdullah hayawanatik, Ismail hayawanatik. Dia panggil ishtirak. Faham dia berkongsi. Nah, jadi Bakrun hayawanatik, Adamu nah hayawanatik. Tengok habis tak habis. Itu maka insan ni panggil kulli. Insan ni kulli. Dia panggil makna kalau semata-mata kita sebut lafaz insan, semata-mata kita terlintas di akal kita, maka kita faham katanya afrad banyak. Manusia, oh banyak. Manusia, oh banyak. Jadi bukan hanya satu saja. Sebab apa? Sebab banyak tu kerana sah kita kata hayawanatik semua. Muhammad hayawanatik, Ismail hayawanatik. Tapi ingat ya baik, kulli ni sebenar fil kharij tak ada. Fil kharij ada juz'iyat. Kulli hanya fil aqli saja. Kita tengok di luar ni juz'iyat. Muhammad duk jalan, Abdullah duk jalan, tu semua tu juz'iyat. Tapi juz'iyat tu dalam dia tu makna kulli fi dimni juz'i. Mana kulli ni duduk di dalam juz'i. Berarti kita tengok di luar semua fil kharij ni segala juz'iyat. Kulli hanya fil aqli faqat. Dalam akal saja. Sebab di luar ni kita tak nampak kulli. Sebab kita kata duduk berjalan dah. Muhammad kita kata. Muhammad tak apa manusia, ya manusia. Tapi manusia tu dalam di akal. Jadi kita nampaknya orang tertentu lah di luar tu. Yang berjalan tu Ismail. Jadi kita boleh lihat tertentu. Maka Ismail tu juz'i. Tengok pula Muhammad dengan sana pula Abdullah kita ada. Itu ni juz'iyat. Tapi dalam juz'iyat tu ada makna kulli, iaitu insan.
Baik. Kemudian kata ka'asadin. Ka'asadin. Seperti lafaz asad. Asad ni contohlah, contoh kulli. Berarti asad hayawan muftaris. Ora. Maka mana afrad banyak? Singa ni kalau kita nak bilang afrad dia, nak bilang tak kuasa nak bilang lah. Nampak tak? Di negara tu, di negara ni banyak singa. Lebih lagi dia kata Amerika Latin dengan Afrika banyak singa. Jadi kita kata afrad dia tu kita tak kuasa nak bilang sebab banyak. Wa aksuhu, dan sebaliknya, yakni aksu dia dengan aksul lugawi, bukan aksul istilah. Kalau aksul istilah insya-Allah kita akan bahas dalam kitab kita ni. Jadi mutlaqut tanafi, semasa-masa berlawan. Jadi aksul kulli, hu klik pada kulli. Aksu ai aksu kulli ialah al-juz'iyyu. Itu panggil juzuk, ni juz'i ni. Artinya kalau faham dia tu hanya satu saja, dia panggil juz'i. Berarti segala nama orang tu, kalau kita ngaji dia nahwu juga, segala isim makrifah. Juz'i. Segala isim makrifah. Berarti segala a'lam, yang ditentukan isim isyarat haza hazi, kita kata hazal babu, ini bab, kita kata ini pintu, kita kata, maka dia panggil juz'i. Sebab apa? Walaupun al-bab tu kita kata pintu tu kulli, sebab pintu ni banyak, tapi bila kita kata haza, dia tak keluar lah, panggil satu, dia panggil juz'i. Waktu kita kata nak mudah faham, kita kata juz'i ni mana katanya segala isim makrifah dalam nahwu. Kita bahas dalam nahwu tu ada isim makrifah nakirah. Nakirah tu panggil juz'i. Mudah. Jadi bahasan dalam nahwu pun ada juga, kita boleh masuk untuk nak faham kawaid. Jadi nakirah ni kulli. Juz'i ni makrifah. Makrifah ni mana hak yang cerak, yang nyata-nyata, yang tidak ihtimal yang lain. Makrifah. Baik. Kami kata musannif wa awalan. Mana awalan? Wa awalan asal dia awalan tu kalau kita tengok agak i'rab editor tu. Awalan tu makna kata maf'ul bagi fi'il mahzuf. Maf'ulun bih bagi fi'il mahzuf yang ditafsirkan fi'il belakang tu. Iaitulah unsub fansubhu. Jadi unsub awalan, mana tu? Dinisbah oleh kamu akan yang pertama. Maka mana yang pertama di situ? Kulli. Awalan itu ai kulli. Mana kita nisbahkan akan yang pertama, yakni kulli lizat. Apa lizat? Ai lil mahiyah. Lil mahiyah. In fi handaraj. Dah. Jika padanya, pada zat dan itu daraj. Darat ni mana? Dakhal, masuk. In kanan kharijan ni. Dakhilan, dakhal, masuk. Kalau boleh masuk, kita nisbahlah li zat. Jadi zati, mana? Nisbah masuk li zat ni. Kita nisbahkan kepada li zat ai. Nisbah li zat ai zati. Mana dah? Buhya nisbah di dalam je. Li zati ada li zati. Jadi kalau benda di dalam in fi handaraj, jika padanya pada mahiyah ni masuk, boleh masuk dalam mahiyah ni, ai makan dakhilan, maka nisbah kepada zat di zati. Yang pertama. Kalau masuk dalam suatu, ia panggil zati. Fansubhu, maka nisbahlah. Jadi hu, jadi awalan, jadi akan yang pertama. Hu tu klik pada awalan. Jadi maf'ulun bih di sini kita takdirkan fi'il dia ataupun amil dia, iaitulah fi'il di belakang. Boleh. Sah. Jadi maf'ul bagi fi'il mahzuf, jadi tafsirkan fi'il belakang boleh. Iza sama'un syaqqat, ialah tu. Iza syamsu kuwilat. Banyak ayat Quran dah. Iza syamsu kuwirat. Iza kuwiratis syam kuwirat. Boleh takdir kan? Jadi boleh sini. Auli ariden. Auli arid ay unsub
Jadi au li aridin atas pada lizat. Li aridin ay lizat. Maka nisbahlah olehmu akan pertama. Jadi unsubhu. Nisbahlah olehmu akan yang pertama li aridin. Bagi arid. Nisbah arid bagi aradi. Nah, bila tu idza kharaj, apabila keluar ia. Jadi idza makana kharijan. Apabila keluarlah ia. Jadi ia suatu saat itu daripada mahiyah. Jadi kita paham di sininya mengikut musannif kita rahimahullahu taala sebut kata zati makana dakhilan. Maksud dia fi handarat. Khariji apa? Arid aradi ini apa? Makana kharijan. Jadi kita faham. Jadi ulama yang huraikan bait kebanyakan ulama kita kata Syekh Ahmad Al-Manhuri, Syekh Malawi. Malawi ni ada dua, ada Syarul Saghir, ada Syarul Kabir. Syarul Saghir ni ada hasil sopan tu. Waktu banyak dibelajar. Lepas tu Syarul Kabir ni Allah, Syarul Kabir ni kitab bukan biasalah. Jadi Syekh Malawi ni ya syarah dua. Supaya kau risalah sama kan, sampai kau dari sama dua, Syarul Saghir, Syarul Kabir. Biasa Syekh Malawi ni ia syarah nazak atau matan biasa nak ada dua. Sorit kabir. Begitu kat Sulam. Syekh Malawi ni ada dua. Sorit kita belajar tu panggil hasil sobat alam Malawi ni syarhus sorir tu. Ada satu lagi syarhul kabir tu. Tu kita katanya bagi untuk nak keluar sajalah. Nak kali kita nak mengaji tu susah kita tu. Ya tatbik ya apa saja. Jadi kita tengok kitab tu. Jadi kita kalau kita sudah meratai masail mantika bolehlah kita untuk nak binakan malakah kita. Malakah akliyah mantikiyah kita. Boleh kita ada cetak Darudiyah baru cetak lah. Kitab tu baru cetak Darudiyah Waitiyah. Boleh lah kita cari untuk cari tambahan Syarhul Kabir Syekh Malawi. Ada pun Syarh Saghir itu banyak cetak ke sebab kita belajar iaitu hasil soban. Jadi kita faham di sininya dan juga ulama yang syarahkan katanya Syekh Akhdari yang menjalani mengikut mutaakhirin di simanatikah iaitulah zati makana khilan aradi makana kharijan. Lebih lagi tamamu mahiyah. Itu benar. Walaupun tak sebut lebih tapi faham. Kemudian kata musannif kita rahimahullahu taala wal kulliyatu dan bermula kuliah ni kuliah segala kuliah ni tu kuliah ni khamsatun ada 5 dunan tiqas yakni ghairu naqsin tidak kurang berarti tidak kurang pada tidak lebih. Jadi kuliah ada 5 maka di sini kita kata ijma' mujma' alaih di ijma' benar salah satu benar ijma' tak khilaf di sisi manatikah kita tengok kuliah yakni kuliah ada 5 walaupun mutaakhirin mutaqaddimin kita katanya sama ada sini tepat muttafaq alaih sama ada kita kata dia ahli sunnah wal jamaah mu'tazilah kita kata falasifah tak ada khilaf kata kuliah ni ada 5 ada 5 mana 5 jinsun badar jinsun pertama jenis di jenis apa makna jenis tengah je dah kulli zati mushtarak. Kulli zati mushtarak. Ini jenis. Kita buat contoh yang lain. Kita sampai kadang kalau orang ngaji mantik ni setengah ada setengah dia tak faham. Dia tak faham kawaid tapi dia hasarkan di contoh. Mantik haywanatik. Apa mantik haywanatik? Jadi boh make teach you jadi mantik haywanatik. Karena apa kita tu mubtadi'in ni dia tak fokus, dia tak dituju pada kawaid, dia tuju di misal. Ingat kok mubtadi' ni ya orang mubtadi'in ni dia tupu sangat-sangat di contoh. Lepas tu dia tengok kitab mantik mana-mana pun haywanatik. Faham? Ngaji mantik haywanatik kita tahu tak kira kitab mana. Kita tahu apanya kat haywanatik kenapa? Kita tahu buat soalan kenapa ulama mantik lain tak pandai buat contoh lain. Bukan tak pandai. Kerana haywanatik ni mudah buat contoh. Kalau kita nak buat contoh lain jadi panjang. Jadi kita katanya kawaid sikit saja dah. Jadi contoh jadi membuat kitab jadi bertebal.
Sebab banyak contoh. Tapi kalau buat haiwan insan nanti sudah lah. Tapi kalau setengah ada setengah kita. Yang contoh ni, contoh alif jim. Kita kata kalau buat contoh bak kiai, kullu alif ba wa kullu ba jim. Tu bet natijah. Kullu alif jim. Nama apa dak main alif ba jim. Dia bakal rumus, dia tak akan ni dah. Waktu kita tu pekat tinggi lah. Bagi kita ni contoh. Bagi kita buat contoh lain. Ya dah, yang ni mudah kita nak mudah supaya nak apa? Mudah nak faham kawan. Kita kata mahiyah ni kita buat apa? Kita buahnya ilmu mantik. Ilmu mantik satu mahiyah. Bola mantik. Mantik kita belajar ni. Berartinya mantik ni kita buh. Dia ni dah nau sebab ia tamam mahiyah. Nau. Ni mantik mahiyah ni iaitu kena tamam mahiyah itu mantik. Maka dalam mantik ada apa? Di dalam. Ia ada zati, ia ada jen, ia ada fas. Setiap diri suatu tu ada dua tu. Sama ada kita dapat ataupun kita tak dapat. Maka ni ulama dapat. Mantik ni apa? Kita dalamnya. Di dalamnya ada apa? Yang pertama ilmu. Dia ni ilmu. Sebab kalau kita buang ilmu, bukan mantik. Kita tahu mantik ni bukan ilmu. Apa? Nah, kita belajar ni mantik kita tahu bukan ilmu. Tak nak belajar lah. Tak payah belajar lah. Dah bukan ilmu. Berarti dalam mantik tu ialah ilmu dah. Tapi ilmu tu adakah mantik saja? Tak. Nahu, pak ilmu sorah, pak ilmu bayar, pak ilmu badai, pak ilmu banyak lagi. Berartinya ilmu tu nasbah mantik ia panggil kulli zati mushtarak. Maka ilmu di situ dipanggil jinsun. Mara jinsun. Kemudian ada satu mahiyah lagi. Satu apa? Satu juzuk lagi dia mantik. Ia panggil hak mukhtas. Berartinya setiap ilmu ni ada mukhtas dia. Nahwu ada mukhtas dia. Benda tertentu bagi dia. Maka mantik ni benda tertentu dia iaitulah yubhasu an ma'luma ila akhir. Kita takrif dah. Maka panjang tapi susah. Kalau kita nak make lain pada insan jadi panjang. Jadi kena hurai panjang. Jadi kita ambil contoh di panjang. Apa dah? Jadi panjang tu mulai pada yubhasu hingga siapa deh. Ila majhulin tasawwu atau tasdikiyah hingga situ itu panggil faslun. Itu panggil faslun bagi mantik. Sebab di situ tu nahwu tak ada. Tauhid tak ada. Fiqh tak ada. Semua ilmu yang lain pada mantik tak ada. Itu dia panggil tertentu. Sebab kalau kita buang itu, misalnya kita tahu buang jubhasu an maklumat, tak ada lah mantik. Sebab inti mantik ialah itu dia. Dibahaskan termaklum hingga yang tasawuf tasdid membawa kepada majhul tasawuf dan tasdid. Itu kalau kita terbuang maka tak ada mantik. Sehingga sebab itulah ia panggil zati. Tapi zati itu mukhtas. Sebab tidak ada di ilmu yang lain. Contoh lagi. Kita contoh lagi isim. Isim pula. Kita jadi nahwu mudah-mudah. Jadi ulama nahwu isim ni iaitu mahiyah. Sempurna sesuatu. Berarti isim, dalam isim tak ada apa? Kalimatan. Kalau kita buang kalimah tak ada isim. Kita ada al-baitu. Kita kata bukan kalimah. Ada lah isim. Apa tak? Kita buang bukan kalimah ni. Apa nak bagi apa? Bukan kalimah ni apa? Ada lah. Jadi kita nak bagi isim. Kalau lebih utama lagi sebab kaedah yastalzim min nafyil am nafyil akhas. Nampak tak? Kalau kita dinafikan yang umum dengan cara otomatik nafi akhas otomatik. Supaya kita ada di sini tak ada makanan. Pak kita tanya nasi tak ada ke? Amin. Boleh. Apa dah? Nasi tak ada ke? Tak perlu tanyalah sebab tak ada makanan. Roti tak ada. Jadi tak soal sebab tak ada makanan. Tapi kalau kita di sini tak ada nasi, mungkin ada roti, mungkin ada pulut. Sebab nafyul akhas la yastazim nafyul a'am. Ini qawaid akliyah hak yakin ni. Tapi kalau isbat akhas
Yastazim isbatu am. Ada nasi dengan makna ada makanan. Tapi kalau nafi akhas la yastazim nafyal am. Kalau kita nafi akhas, kita tak ada nasi di sini. Oh, bukan tak ada makanan. Boleh ada yang lain pada nasi. Ada apa? Ada roti ke, ada laksa ke, dan sebagainya. Ni begitu juga kita katanya al-baitu, buat contoh. Bukan kelimah. Tak boleh panggil lah isim. Sebab dalam isim tu ialah ada kelimah dah. Kamar dia pula. Berarti isim ni apa? Kalimatun. Kita kata. Maka kalimatun bagi isim ni panggil apa? Jinsun. Jadi ulama bahas. Ulama dok main takrif. Kalimatun fit ta'rif isim ialah jinsun. Sebab apa? Zati. Bukan kulli. Zati mushtarak. Sebab kalimah ni kulli lagi pula zati. Sebab kalau kita buang kelimah tak ada lah isim. Tapi dia mushtarak. Kenapa? Kelimah ni bukan isim saja. Ada lagi lain pada isim tu boleh panggil kalimah. Tapi ada mukhtas. Mukhtas ni kita ngaji isim lah. Kalimah tu dalat ada alam makna fi nafsiha walam taktarin bi zamani min ajha tu panjang tu. Itu panggil faslun. Faslun sebab panjang tu di fi'il tak ada, di haraf pun tak ada. Itu panggil apa? Faslun. Cukup. Tapi kaedah kalau kita dah dapat kita dah dapat zati dengan aradi, cukup bagi tak payah bahas aradi. Kita bahas aradi ni bila? Setelah mana kita susah nak dapat zati. Tapi kalau kita dah ijtihad suatu benda tu, kita dah dapat zati dia, cukup selesai masalah. Sebab kita sebenarnya kita nak tahu hakikat. Hakikat suatu ni jenis dengan fasal. Itu hakikat. Tapi kalau kita tak kuasa, tak ketemu, kita syariat ini. Supaya kita ngaji sifat, kita ngaji ilmu tauhid kan? Ilmu tauhid. Jadi ulama duk bahas tu sifat kamal Allah Taala tu. Supaya contoh sifat apa? Kudrah. Kudrah. Sifatun azaliyatun. Jawab ya ta'atta biha ijadul mungkin wa idam. Takrif dia. Jadi ulama bahas apa takrif ni dalam mana ni? Adakah zati? Kalau kita kata zati, makna kata sifat Tuhan ni ada jenis ada fasa. Itu mustahil. Tak boleh. Walaupun mustahil, kenapa tak mustahil? Sebab tak ada siapa pun boleh tengok sifat Allah Ta'ala yang hakikat. Malaikat ahli syurga besar. Malaikat Nabi SAW ketika Mi'raj. Apa boleh duk takrif tu? Adakah ulama dah nampak? Dah lihat? Tak? Apa boleh takrif? Maka takrif di situ takrif ni. Aradi. Takrif aradi saja. Jadi mukhtas. Dia panggil takrif bil aradiyah. Berartinya sifat ketentuan bagi sifat iradah apa kudrat ialah ijad wal i'dam. Sifat ketentuan bagi iradah ialah takhsis. Ilmu ni inkishaf hingga seterusnya. Berartinya takrif semua tu, semua duk takrif dalam sifat tauhid tu bukan takrif dengan ni. Sebab tak ada siapa pun ulama yang dapat melihat sifat Allah Ta'ala. Tak boleh takrif juga macam mana? Kerana ni apabila susah ini, maka kita marilah ini. Tapi kalau kita dah dapat ni cukup. Tak kena bahas ni. Tak payah bahas. Sebab matlamat kita nak tahu hakikat. Hakikatus syai'. Tapi kebanyakan takrif jadi sebab kita nak tahu siapa yang tahu hakikat suatu ahli fan, ahli dia. Kita tahu isim. Kalau bukan ahli dia, macam mana takrif isim? Jadi nuhah lah. Jadi dia tahu hakikat isim tu apa nuh. Kalimat tu dia ni kelimah. Sebab dia ada kelimah, patut dia kena ada faslun. Sebab nak keluar tubik daripada kelimah yang banyak-banyak tu, maka yang panggil faslun. Tapi tu takrif ni penting. Apabila kita dapat tahu hakikat suatu, berarti kita kenal dah hakikat dia. Itu isim tu. Tapi kalau kita tak kuasa, masalah kita muqtadi'in, nak takrif susah. Isim ni apa? Kelimah boleh terima alif lam. Duduk dalam ini. Alif lam tu sebab kita katanya, adakah setiap isim kalau tak ada alif lam bukan isim? Bukan apa tak dipanggil ke isim? Tidak. Sebab ada juga satu ketika isim tu tak ada alif lam. Ya ada tanwin.
Ya, tak ada alif lam tapi ada tanwin. Dengan maknanya bukan semua isim tu pasti ada alif lam. Berarti alif lam, tanwin, dia panggil aradi. Tapi mukhtas. Sebab alif lam dan tanwin tak ada di fi'il dan haraf. Kadang-kadang kita kata boleh nama ini untuk yang mubtadi'in. Tapi kalau kita makna kita tasawuf ke isim macam tu, berarti kita belum tahu lagi hakikat dia. Isim ni apa? Oh, kelimah yang boleh terima alif lam. Kelimah yang boleh terima tanwin, kita kata. Berarti kita ni belum lagi tahu hakikat. Cuma kita tahu hanya beza di antara yang lain. Hakikat kita belum tahu lagi. Pak kita tahu hakikat seperti mana dia? Kalimatun dalat alam. Itu hakikat isim. Berarti setiap ilmu, setiap mustahak, kita kena usul lah boleh tahu hakikat. Dan hakikat dia. Maka tak dapat tidak dengan ta'rif di sisi ahli fan, yakni ahli takhassus. Yang kedua, apa faslun? Apa makna faslun? Ni kulli zati mukhtas. Faslun dah selesai. Aradun, jadi aradun am di sini. Aradun am. Ni iaitu ni. Aradun am ni belah ni, belah kulli aradi mushtarak. Aradun am seperti masin. Masin ni nasbah apa? Nasbah insan. Berarti masin ni manusia ni bukan berjalan saja. Bukan hanya manusia saja yang berjalan. Lembu, binatang lain banyak lagi yang berjalan. Berarti dia ni mushtarak, tapi dia juga aradi sebab kalau tak ada sifat ini masih kekal lagi mahiyah. Kalau tak ada sifat masin di suatu masih ada lagi. Kita kata tak binasa. Berarti manusia kalau tak berjalan dia boleh guna kereta itu ada. Nau yo yahzahwa di situ makna darurah. Nau jadi wa naun. Nau ni makna tamamu mahiyah. Dah sempurna sesuatu. Berarti apabila sempurna sesuatu panggil nau. Wa khas, yakni khassah. Khas di sini iaitu kulli aradi mukhtas, ia panggil khassah. Jadi kalau kita tengok semua ni dalam lima ni. Dalam lima ni kita katanya kalau kita ngaji tauhid, makhluk tu ada dua. Ya ada apa? Ya ada jauhar dengan arad. Tak. Jauhar dengan arad. Berarti jauhar ni hanya dua. Nau dengan jenis. Sebab itulah kalau kita ngaji mantik kita lain, as-su'al indal mantika ada dua. Ma dengan ayyusyai. Ma ni apa tanya dia? Ma ni dengan makna tanya nau dengan jenis. Tanya hakikat sesuatu. Berarti tanya tentang diri dia. Jauhar kalau makhluk ke tanya jauhar. Kalau ayyusyai ni tanya apa? Tanya sifat, tanya araf. Berartinya kalau tanya ma, sampai itu kita tahu hikayat kan? Hikayat Nabi Musa ada, tak ingat surah. Firaun dia tanya, "Wa ma rabbukumul a'la?" Ma di situ tu ma tu. Apa tasawuf Firaun? Sebab tasawuf Firaun Tuhan yang mana Nabi Musa duk dakwah dia tu, dia tasawuf macam jauhar kan? Dia tanya, "Tuhan tu apa Tuhan kau ni? Adakah daripada emas? Ataukah daripada perak? Adakah daripada apa-apa?" Jadi tasawuf dia ni soal ma ni wa imo tanya nau, wa imo tanya jenis. Tapi Nabi Musa tak jawab sebab Nabi Musa ni alim. Dia tak jawab. Rabbus samawati wal ard. Dia tak jawab jenis, tak jawab nau sebab Tuhan bukan jenis nau. Jadi Rabbus mana yang milik langit. Banyak sifat mukhtas. Tahu tak? Yang milik Rabbus samawati wal ard. Soal tu kita katanya Firaun tanya soal, tanya hakikat ni. Tanya ni. Nampak tak? Nampak? Kita Firaun dia tanya ma di situ. Ma berarti dia tanya nau. Di situ dia tanya Tuhan sebab dia tanya nau. Tuhan ni nak mana? Tuhan kamu tu. Adakah daripada emas kau perak daripada apa ni? Boleh duk sangat duk setuju ni. Dah. Tapi Nabi Musa tak jawab sebab Nabi Musa ni alim. Dia tak jawab jenis sebab Tuhan ni laisa kamitslihi syai'. Jawab Rabbus samawati wal ard. Itulah yang milik. Rabb mana milik. Yang milik langit. Iaitu Tuhan ni iaitu yang milik langit. Jadi goyak sifat khassah. Oh, kejut. Jadi Firaun kejut lah. Oh, jadi tanya lain jawab lain.
Tu. Jadi dengan cara automatik Fir'aun dia faham kata, oh Tuhan, hak dia tanya tu salah lah. Soal dia tu salah. Jadi tak patut tanya ma. Sebab Tuhan ni bukan nak, bukan jenis. Dah. Jadi nak yang katanya soal kalau tanya ma, supaya kita buat soalan ma hiya solah. Apakah itu sembahyang? Apa tanya apa dia tu? Tanya hakikat. Ma huwal ismu kita ngaji kan? Kita ngaji sekolah kan? Ada kan soalan dia? Berartinya soalan itu baik ma huwal ismu ma huwal mubtada. Apa tu? Soalan apa tu? Jadi tanya hakikat. Hakikat apa? Hakikat mubtada. Tapi bila kita jawab tu pasti kena jawab. Ni murakab ni jiwas fas. Ataupun jenis dengan khosah kalau tak ada fas tu. Kita tanya. Jadi kita jawab takrif. Itu apa takrif tu? Nak huraikan mahiyah di sesuatu. Kalau itu tanya apa? Tanya tentang jauhar. Adnau dengan jenis. Yang tiga lagi ni, yang panggil sifat. Ayu syai'. Ayu dua. Kita kata boleh support insan. Kita kata mahwa insan. Jawab dia haiwan natik. Sebab tanya hakikat dia. Nak dia tu. Mahwa insan. Jawab dia haiwan natik. Lepas kita katanya, ayu syai' yumayyul insan an ghairi. Yang mana beza di antara manusia dengan yang lain? Kita jawabnya natik. Kalau fi zati, kalau fi arli jawab dia dhahik. Berartinya sifat ketentuan bagi manusia yang tidak ada bagi yang lain. Kalau fi zati jawab dia natik. Kalau fi ardi jawab dia dhahik. Begitu juga kita kata ayu syai' yumayyidul lis an ghairihi. Yang mana beza isim daripada yang lain. Kita jawab dia qabul al. Terima alif lam. Qabul tanwin. Terima bagi dua. Sebab apa? Qabul al dengan tanwin ni mukhtas bagi isim. Tidak ada fi'il dan haraf. Itu sifat dia. Jadi sifat isim ni apa? Boleh terima alif lam dan juga boleh terima tanwin. Sifat dia fi'il alif. Dah. Berartinya soal mantik dua. Kalau ma tanya, wa ima tanya ni, tanya ni. Supaya kita buat soalan. Hak tanya jenis macam mana? Dia tanya kita tanya ma huwal mantik wan nahwu was-sarf. Apakah mantik nahwu sarf? Jawab dia ilmun. Itu tanya jenis. Baik tanya hak super. Soalan tu lah tapi berkongsi tiga-tiga. Ma huwa mantik wan nahwu was-sarf. Jadi kita jawab sepatah ya, cukup. Supaya kita tanya ma huwal ismu wal fi'lu wal harfu. Jawab dia kalimatun. Cukup. Jadi kita jawab satu patah tu makan B3. Kemudian pula ayu syai' yumayyidul fi' an ghairihi. Yang mana beza fi'il daripada yang lain? Jawab dia apa? Qabul ta'id ta'nis. Boleh terima ta'id ta'nis. Tu tak kira lah. Tu tak kait fi'il mana. Makna semata betul boleh terima ta'nis ialah fi'il lah. Ba isim tak ada ta'nis. Haraf pun tak ada ta'nis. Hingga ila akhiri. Berartinya kalau kita jawab ayu syai' kita jawab salah satu pada ni. Paslong ni. Kalau tanya ma wa imanna wa imajni. Jadi soalan indah manatikah dulu. Dia dah. Kemudian kata Nazim lagi rahimahullahu taala wa awwalun salasatun bila syatat jinsun qaribu au ba'idu aw wasat. Wa awalun, dan yang pertama. Mana yang pertama di sini? Jenis. Salah satun. Jenis ada 3. Masya Allah. Jenis pula ada 3. Bila syatat, yakni bila ziyadah. Syatat makna ziyadah. Bila ziyadah, mana tak tambah. Ada 3. Mana 3 badar dah? Jinsun qaribun. Jinsun qaribu au ba'idu aw wasat. Jadi pertama jinsun qarib. Yang keduanya jinsu ba'id. Yang ketiga jinsu wasit. 3. Dari mana ni kita kata? Ni kita kena buat lajur lagu lah. Kita gabung kat ni. Ni. Tengok ni.
ya ni ulama kita ya ambil lajah buat panggil sejarah Porphyrius. Porphyrius ni ahli Yunan. Dia ambil mana? Dia ambil di Jauhar. Tapi ulama kita proses mula. Sebab ahli falasifah sebut kata di sisi dia tu kita ni hanya dua saja. Jauhar dengan Arab. Pada ni ada apa dia? Ada surah. Ada surah, ada hayula. Ada surah, ada hayula lagi. Tapi itu tak kisahlah, waktu kembali ke falsafah. Tapi kita ambil yang kita. Jauhar ada dua. Ada jismun, ni kita ni. Jauharu fardin. Jauhar ni apa? Makna dia. Ni semua ni taksimat ni untuk nak faham. Untuk nak faham kawaid, jinsu qari, ba'i, lepas tu wasi. Hak ni kita tak tupu, tapi ulama kita matik biasanya dia ambil. Kenapa dia ambil ni? Sebab contoh dia kita matik dulu falasifah kan. Tapi falasifah contoh dia waktu dia menyalahi dengan akidah kita. Maka ulama kita ni proses mula mengikut ajaran betul dengan etika. Jauharu fardin. Benar jauharu fardin. Sisi falasifah dia tak menyabit. Tak ada. Falasifah tak ada menyabit ni. Tak ada isi dia. Tapi dah ulama kita main perah dia boh. Sebab isi kita isbat. Jauhar sekiranya kalau boleh belah bagi jisim. Jauhar tak boleh belah bagi dah. Jauhar mudah sangat faham yang kita. Tapi yang falsifah ni belik-belik. Susah lagi. Jisim pula kalau dia ni suatu yang boleh terima belah bagi, kalau dia subur daripada kecil besar dia panggil namin. Wairu namin seperti kita batu pasir di laut kan, pasir yang kasar-kasar tu dia tak besar dah. Kita tak batu berapa tahun tu, berapa koron pun satu dia pasir. Dia wairu namin. Lepas tu yang subur ni ada dua, ada yang ada penceraan. Dia panggil hassas, ada yang tidak ada penceraan. Yang ada penceraan ni dia panggil hayawan. Hayawan ni benda hidup, iaitu segala benda hidup. Hassas dia panggil. Dia panggil hassas. Ada penceraan. Satu lagi nabat. Nabat ni ghairu hassas. Segala tumbuhan yang tak ada penceraan. Tahu tak? Ada penceraan. Gambar dia pula hayawan ni, pecah lah. Hayawan ni ada insan, ada faras, kita kata ada asad. Banyak lagi lah, kita buat tiga ni aja. Insan, faras, asad. Insan ni ada apa pula? Ni afrad Bani Adam semua ni. Ada Muhammad, Abdullah, Bakrun, Zaidun kita kata. Habis. Daripada asad turun bagi akhir sub. Ni, daripada awal hingga sub akhir. Kemudian kita tengok. Jauhar. Kita tengok di sini. Kita katanya mana jenis hak yang di bawah. Kita ngaji dasar ni, insan makna apa? Hayawanatik. Berarti insan tak ni, dengan contoh tadi, dalam diri dia tu ada hayawan. Tahu tak? Dalam dia. Tapi dia ni bukan, hayawan ni bukan insan saja. Dia ada farah, ada asad. Berarti insan ni panggil kulli zati mushtarak. Maka panggil jenis. Berarti insan ni panggil jenis. Hayawan ni panggil jenis dah. Jenis mana dia dah? Kalau jenis yang rapat sangat dengan ni, sebab di bawah ni panggil anwa', segala nau'. Sebab ia tamamul mahiyah. Insan pun tamamul mahiyah, faras pun tamamul mahiyah, asad pun tamamul mahiyah. Dia panggil nau'. Berarti di bawah ni dia panggil beberapa anwa'. Di bawah sub ni apa? Afrad ataupun juz'iyah. Berarti jenis kalau ia rapat sangat dengan anwa' dia panggil jinsun qarib. Nama dia mustalahat. Kalau kita ngaji dalam risalah soal jawab saya pada ni, jinsun qarib apa takrif dia? Ma tahtahu anwa' wa fawqahu ajnas. Barang di bawahnya ada beberapa nau' dan di atasnya beberapa jenis. Itu panggil jinsun qarib. Ma fawqahu ajnas. Barang yang di atasnya beberapa jenis, tapi watah tahu anwa, dan di bawahnya beberapa nau. Kita naik pula soal ni. Soal ni apabila lebih ni, kita tengok di nau ni. Kalau kita naik, ia lakoh. Dia panggil jinsu. Kalau tengok ulama jinsu baik dah.
Tapi tak dia panggil sini panggil jinsu wasit. Kalau mengikut ulama kita, musannaf kita. Ji pula satu lagi, insan dengan jisim pula. Ni dengan jisim. Dia panggil jin ni wasit. Apa tak ada jinsu wasit? Ma tahtal jinsun wa fawqa jinsun. Di bawah jenis, di atas pun jenis pula. Lepas tu yang last kali, akhir kali ni, ni sebuah insan di bawah ni. Naik pada ni. Dia panggil jinsu ba'id. Jauh sangat ni. Apa panggil jinsu ba'id? Ataupun panggil jinsu ali. Panggil juga mustalahat. Jinsu ali. Apa makna jinsu ali? Ma tahu ajnat walaisa fawqa jin. Tak ada lah. Suk lah sini. Atas dia tak ada lah. Maka di sinilah ulama kita yang becek ni. Ni. Jadi mantik bawah ni. Di atas ni makulat. Nah, makulah ash. Dia becek. Jadi nak bahas bab jinsu ali ni, dia ada ahkam dia. Ada hukum dia panjang lebar. Jadi kalau kita dicampur dengan ni, jadi susah nak mengaji. Banyak dah. Maka ulama becek. Mantik dengan makulah. Ulama mutakhir semua tu. Kalau mutaqaddimi, gabung. Gabung. Jadi susah kita nak mengaji. Pas contoh di dalam ni, ni ini menyebabkan ni. Contoh di dalam ni. Dalam ni, itu menyebabkan ulama yang kita tahu tasyaddud, hulu, haram. Seperti Ibn Taymiyah kita kata pengikutnya. Sebab apa? Contoh di dalam ni banyak sila bercangkuh dengan ahli sunnah wal jamaah. Tapi ulama kita ada proses dulu. Jadi musannaf kita rahimahullah taala kata jenis ni ada apa? Ada 3. Bila ada 3. Pertamanya dia kata jin jinsu qarib ni, jinsu qarib. Apa makna jinsu qarib? Ma tahtahu anwa wa fawqa ajnas. Nah, berarti di bawah dia ni ada anwa. Berarti hayawan ni panggil jinsu qarib. Di atas dia ada beberapa jenis. Berarti atas pada hayawan mana? Namin. Namin ni. Namin pula. Nisbah dia di bawah ada jenis, atas ada jenis. Dia panggil jinsu wasit. Jisim pula jinsu wasit. Buat apa? Di bawah dia ada jenis, di atas dia ada jenis pula. Jadi dia tengah. Kapik dia tu jenis 2. Dia panggil wasit. Yang atas kali ni panggil jinsu ba'id. Jinsu ba'id ni di bawah dia ni segala jenis tidak ada dari atas dia. Yang last sekali. Maka dia panggil jinsu alim. Itu mengikut musannaf kita rahimahullahu ta'ala. Jadi ni dinamakan syajarah Fafrius. Nama mustalahat. Apa dinisbah dia lah. Syajarah Fafrius nama. Orang ni orang Yunan dia ni. Dia lah Fafrius nama orang. Orang Yunan Greek. Dia ni orang belakang pada Aristotle. Tak ingat meninggal dia. Maknanya dia belakang lagi dia lah buat lajah ni. Dia buat lajah ni apa ni? Untuk memahami kuliah khamsah. Kuliah khamsah. Oleh kerana masa Aristotle tak ada lagi. Dia main proses semula. Tapi dia tu seperti dia lah. Mengikut etika dia sini dia tak ada sabit. Jauhar di sini dia ni ada apa lagi? Dia ada jauhar di sini dia ada jisim, dia ada hayula. Nah, dia ada surah, dia ada nafs, dia ada aql. Jadi jauhar di sifat falsafah ada 5. Pertama jisim, yang keduanya hayula, yang ketiganya surah, yang keempat akal, yang kelima nafs. Tu nak ngaji suku lah. Nah, tapi nak ayat katanya ulama kita buang yang itu. Ya buang itu ganti ni. Jauhar far, sebab ulama kita menyabit jauhar far, maka ni tak apalah. Tak kisah. Ambil ni supaya nak memahami ni jinsu qarib, wasi, ba'id. Lepas tu kita tatbik lah. Kalau kita ijtihad satu benda kita katanya kita boleh buat ni. Apa nak kita kata isim. Isim ni kita ada bahaya apa? Now. Isim duduk sini. Kita nak tatbik Isim fi'ala duduk sini. Isim fi' wa harf. Atas pada dia apa? Kalimatun. Kalimatun duduk sini. Kalimatun main duduk. Pak atas ada kalimah ke apa lagi? Apa? Kau main apa? Lafaz. Lafaz main duduk sini.
kita kata. Lepas tu tak ada. Masuk sini kita boleh tatbik, kita boleh buat. Kadang-kadang tak sampai sini. Habis tu ulama yang ambil sini supaya mudah nak memahami kawaid ni. Dia sukari, wasit dari ahli. Jadi kita tak satu sangat sini ni. Sini ni contoh. Lepas tu kalau kita boleh ijtihad kat, kita boleh buat lah. Kita ambil kaedah apa sahaja bagi kita tok dulu. Kita ambil tamam mumayyah tak dinau. Naik setahap. Dalam tamu mahiyah tu gapo zati dia. Hak mustarak itu panggil jinsu qarib. Di dalam tamu mahiyah tu kita kata gapo hak mustarak tapi zati. Itulah dinamakan jinsu qarib. Lepas tu naik pula lagi kita bahas pula apa. Dalam haiwan ni ada gapo pula dia. Dalam di haiwan tu ada apa di dalam? Ada namin, subuh. Kalau tak subuh tak panggil haiwan, tak hidup. Di dalam subuh tak ada apa pula. Ya dalam satu jisim. Dalam jisim ada apa? Ada jauhar. Maka sup di situ. Itu makhluk Tuhan ni jauhar. Ini cara kita nak memahami kawaid. Kemudian kita berhenti sekarang ni insya-Allah kita sambung pula pengajian kita. Kata musannif rahimahullahu taala, faslun fi nisbatil lafzi ila ma'na wa nisbatul alfazi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani tawatu'un tasyakukun takhalufu wal istiraku aqsuhu taradufu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil